سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وثلاثة من الأركان لا تفوت ما دام حيا. Tuan. Ya, di situ tuan. وهي الطواف والسعي والحلق ومن ترك شيئا من الواجبات صح حجه ولزمه دم وعليه الإثم إن لم يؤذى ومن ترك شيئا من السنن فلا شيء عليه ولكن تفوته الفضيلة. Baik, sambung bacaan kitab dalam bab haji dan umrah. Kata musannif rahimahullah, wa thalathatun minal arkan la tafutu ma dama hayyan. Dan tiga perkara, tiga benda daripada rukun yang la tafutuhu ma dama hayyan, yang tidak akan luput selama mana seseorang tu masih hidup. Wahia, dan iaitu tiga perkara tu, at-tawafu, yang pertama tawaf, was-sa'yu, dan yang kedua sa'i, wal-halqu, dan yang ketiga halq, bercukur ataupun bergunting. Jadi ketiga-tiga ni adalah rukun haji. Dan rukun haji ni yang tawaf, sa'i, halq, dia ada waktu masuk dia, tapi dia tidak ada waktu pengakhirannya. Selagi mana dia tak buat, selagi itulah dia dalam keadaan berihram. Selagi itulah dia nak kena buat. Sebab kita dah sebut dah sebelum ni, ada dalam ibadat haji ada dua tahallul. Dalam ibadat haji ada dua tahallul. Tahallul awal dengan tahallul tsani. Dan tahallul awal akan berlaku dengan sebab buat dua perkara daripada tiga. Dan tahallul dua berlaku bila selesai buat satu lagi. Bila habis dah buat tiga-tiga tu, dia selesaikan satu yang berbaki, maka orang ni dah tahallul tsani, tahallul yang kedua. Tahallul ni kira keluar daripada ibadat lah. Macam solat, kita sebut salam. Kalau puasa, kita sebut iftar, buka puasa. Kita dah lepas daripada imsak. Ni sini dalam ibadat haji, istilah yang digunakan pakai adalah tahallul, iaitu tawaf, bercukur, dan juga jamratul aqabah. Buat dua daripada tiga, dapat tahallul awal. Buat tiga-tiga, selesaikan satu lagi tu, dapat tahallul tsani. Jadi tiga rukun ni, tawaf, sa'i dan juga bercukur, maka dia tidak ada dia tidak akan luput selama mana orang tu masih hidup. Adapun benda-benda lain melontar, contohnya melontar pada hari-hari tasyrik ataupun melontar jamratul aqabah. Jadi ada waktu masuk dia, tapi waktu akhir dia, sud dia terbenam matahari hari ke-13, habis. Begitu juga bermalam di Muzdalifah. Begitu juga wukuf di Arafah, ada masuk, ada waktu masuk, ada waktu habis. Tapi tiga-tiga ni, yang tadi tu ada contoh yang nak bagi rukun sekali, wajib sekali lah. Tapi nak bagi tahu ada waktu masuk, ada waktu tamat. Tapi tiga rukun ni dia tidak ada waktu tamat. Tengok dalam dulu. Al-ma'na, kata syarih rahimahullah, anna arkanal haji ala qismaini. Bahwasanya rukun-rukun haji itu di atas dua bahagian. Qismun lahu waqtun intihain wa qismun laisa lahu waqtun intihain ma damal muhrimu hayyan. Ini dia tolong perjelas lagi. Matan tu ringkas aja. Jadi faham daripada matan tu apa dia?
Rukun ni terbahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian iaitu rukun-rukun yang ada waktu habis, ada waktu tamat. Satu bahagian lagi rukun-rukun yang tidak ada waktu tamat. Ammal ladzi lahu waqtun intiha, adapun rukun yang baginya waktu intiha, fahuwal wuqufu bi Arafah faqat, maka adalah wukuf di Arafah sahaja. Ni kita sebut rukun. Tadi nak bagi contoh-contoh, nak bagi contoh wajib sekali. Faman ahrama bil haji, maka barang siapa yang berihram haji fi ashhurihi, di dalam bulan-bulannya, dalam bulan-bulan haji. Apa bulan-bulan haji? Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari daripada Zulhijjah, itu bulan-bulan haji. Maka siapa yang niat ihram haji dalam bulan-bulan dia, walam yudrikil wuqufa bi Arafah, dan dia tak dapat wukuf di Arafah, bi anja'a di Arafata ba'da tulu'i fajri yaumil ashir min Dzulhijjah, dengan bahawasanya dia ni datang pada bumi Arafah, sampai di bumi Arafah terlepas terbit matahari, terbit fajar, terbit matahari hari yang ke-10 daripada Zulhijjah. Habis dah waktu wukuf. Waktu wukuf start zawal hari ke-9, habis fajar hari ke-10. Dia sampai lepas tu. Jadi dia tak dapat wukuf di Arafah. Maka orang ni faqad fatahul haji. Hajju. Haji. Maka faqad fatahul hajju. Maka apa ni, telah luput haji bagi orang ni, bagi orang yang datang lewat ni. Lepas tu apa yang dia perlu buat? Wa wajaba alaihi an yatahallala bi tawafin wa sa'yin wa halqin wa yaqdi al-hajj alladhi fatahu fawran wa alaihi damun. Ibadat haji ni dia berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat solat, kita terkentut ke, berlaku tersentuh ke, persentuhan bukan mahram dan sebagainya, tersentuh kemaluan ke, maka akan batal solat kita, kena buat balik, bukan kena sempurnakan. Begitu juga makan, bulan puasa, kita dah buat batal apa semua ke, ada berlaku benda-benda yang batal secara sengaja lah, ataupun masukkan sesuatu dalam rongga ke, habislah, bila batal, tak perlu disempurnakan. Tapi ibadat haji dah, ibadat haji rosak, pupuk ibadat haji ataupun rosak ibadat haji, tetap kena teruskan, tetap kena teruskan. Cuma ni masalah wukuf di Arafah. Sebab ada orang rosak sebab jima', dia jima' sebelum tahallul yang pertama, rosak haji dia. Jadi haji tetap kena teruskan, tetap kena sempurnakan. Orang ni tak dapat wukuf. Wukuf ni rukun yang kita kata rukun yang besar sekali dalam ibadat haji ni. Tak dapat wukuf, tak dapatlah haji. Jadi orang ni dah tak dapat wukuf di Arafah. Jadi habiskah boleh balik umrah? Tak boleh. Dia kena tahallul dengan buat amalan umrah. Dia kena tahallul dengan buat amalan umrah. Apa amalan umrah? Dia kena pergi balik. Dia bila tak dapat, dia kena pergi Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia bercukur. Settle. Tapi haji dia kena qada tahun depan, fauran. Haji kena qada. Wa wajaba alaihi an yatahallala bi tawafin wa sa'in halqin. Dia kena bertahallul dengan melakukan tawaf, sa'i, cukur. Wa yaqdil hajj alladhi fatahu fauran. Wa alaihi dam, kena dam. Nombor satu tu ai min abin qabil li hadzal hajj. Itu tahun depan tu lah, bagilah haji yang dia buat tu. Baik. Itu hukum dia. Habis. Itu satu tentang rukun yang ada waktu intihak. Bahagian yang kedua, rukun yang tidak ada waktu intihak. Wa ammal ladzi laisa lahu waqtun intiha'in fahuwa at-tawafu was-sa'yu wal-halqu aw at-taksir. Adapun rukun yang tiada baginya waktu tamat, maka iaitu tawaf, sa'i dan bercukur ataupun bergunting. Fala tafutu hadhihi al-arkanu ma dama al-muhrimu hayyan. Tak luputlah rukun-rukun ni sama mana muhrim tu masih hidup. Fa yajibu alaihi al-ityanu biha kulliha. Dan wajib atas muhrim ini mendatangkan, melakukan semua rukun-rukun ni, dan wala yujbaru tarkuha bidamin kama taqaddama, dan tak ditampung
akan tinggalkan rukun-rukun ni dengan dam. Tidak ditampung dengan dam. Kama taqaddama. Dam ni denda lah. Dam ni denda disebabkan melakukan perkara-perkara yang dilarang ataupun buat perkara tidak buat perkara-perkara yang wajib. Dia tak buat perkara-perkara yang wajib ataupun dia tinggalkan perkara-perkara yang dilarang, maka ada dam. Dalam ni dia tak sebutlah. Ini apa untuk permulaan, jadi cukup kita tahu ni. Untuk dam nanti masuk dalam kitab yang lain. Ada jenis-jenis dam. Baik. Sambung lagi, wa man taraka syai'an minal wajibati, kata muallif, wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripada perkara-perkara wajib haji, sahha hajjuhu, sah haji dia, wa lazimahu damun, dan lazim akannya dam. Kita pun sebut dam dah lah. Kalau ikut nak terjemah, dam tu maksud dia darah. Masuk kat sini denda. Lazim akan dia dam. Wa alaihil ismu, dan atas orang ni dosa, illam yu'zar, sekiranya tidak diuzurkan. Tinggal itu bukan kerana uzur. Kerana uzur ada, itu kita dah baca sikit tentang uzur. Dia tak dapat nak bermalam di Muzdalifah, nak mabit di Muzdalifah. Itu kita dah sebut. Boleh ni balik. Al-ma'na anna al-farqa bainal arkani wal wajibat fi babil haji anna al-wajibati yasihhu al-hajju biduniha wa yujbaru tarkuha bidamin wa ya'thamu tarikuha in kana bighairi 'udhrin wa la ya'thamu in kana bi 'udhrin. Makna apa kataan muallif ni? Bahasanya perbezaan antara rukun-rukun dan wajib haji dalam wajib dalam bab haji. Bahasanya perkara-perkara wajib itu sah haji dengan tiadanya, dengan ketiadaannya, dan ditempel, diganti, ditampung, tinggalkan wajibat tu dengan dam. Dan orang yang melakukannya tu berdosa. Yang melakukan tu, yang meninggalkan tu lakukan. Wayak samutariqah, dan yang meninggalkan wajibat tu berdosa sekiranya tidak ada uzur, dan tidak berdosa jika ada uzur. Wa ammal arkan fa inna sihhatal haji mutawaqqifatun 'alaiha wa la tujbaru bidamin wa la ghairihi. Adapun rukun-rukun, maka sungguhnya sah haji itu terhenti di atasnya. Terhenti atas buatkan rukun tu. Buat rukun baru sah. Itu maksud mutawaqqifatun 'alaiha. Wala tujbaru bidamin, tidak tampal dengan darah. Tak dapat ditampal, dapat ditampung dengan darah dan dengan dam dan lainnya. Kama yuqalu fi arkanil umrah wa wajibatiha, wa kadza yuqalu fi arkanil umrati wa wajibatiha. Beginilah dikatakan pada rukun-rukun umrah dan juga wajib umrah. Sama. Wa hadzal kalam fi babil haji. Wa amma baqiyatul abwabil fiqhiyah fa inna kulla ruknin wajibun wala aksa. Dia kata ini wahadzal kalam, dan ini kalam ni di dalam bab haji. Adapun pada baki-baki bab-bab fiqh, maka tiap-tiap rukun tu adalah wajib. Tiap-tiap rukun tu adalah wajib. Sama dalam bab-bab yang lain. Tapi tidak sebaliknya. Bukan tiap-tiap wajib itu rukun. Bawah tu pun ada sebut. Dia dah tolong bawah tu. Jadi dalam bab-bab yang lain sama makna. Rukun wajib sama makna. Adapun bab haji, rukun wajib makna berbeza-beza. Dan tiap-tiap rukun tu wajib, dan bukan tiap-tiap wajib tu rukun. Sebab ada perkara yang wajib tapi bukan rukun, seperti syarat. Wajib tak? Hadap kiblat wajib tak? Wajib tapi syarat. Ambil wuduk wajib tak? Nak sembahyang wajib tapi bukan syarat, tapi bukan rukun. Sambung lagi kata musannif, wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fadilah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripada sunah-sunah dalam haji ni, maka tidak ada
sesuatu atasnya. Tak ada apa-apalah. Tapi walakin tafutuhul fadilah. Tetapi luputlah, luput akannya fadilah, kelebihan sunat tersebut. Al-makna anna man lam yaf'al sunanal haji fa hajjuhu sahihun. Maknanya bahawasanya orang yang tidak melakukan sunat-sunat haji, maka hajinya sahih. Wala yajibu alaihi damun, tidak wajib ke atasnya dam. Lakin tafutuhul fadilah wal kamal wa thawabul azim. Tapi luputlah akan orang ni fadilah, kelebihan-kelebihan dan kesempurnaan dan juga pahala-pahala yang besar. Qala Syekhul Jawi, na'am qad yundabu bitarkihi damun katarki makhtulifa fi wujubihi. Terkadang disunatkan dengan sebab tinggalkan sunat ni dam, kena dam juga sunat. Sebab apa? Seperti apa? Seperti meninggalkan sesuatu yang diperkhilafkan pada wajibnya. Wajib ke tak wajib? Ada kata wajib, ada kata sunat. Dan qala Syekh Basudan an sunani al-haji fayanbaghi, kata dia fayanbaghi al-muhafazatu ala jami'iha. Faqad hajja ibn Umar radhiyallahu anhuma sanatan wa adara naqatahu bi syajaratin ra'a naqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istadarat biha hirsan ala al-ittiba' lahu sallallahu alaihi wasallam fima qalla wa jalla. Allahu akbar. Kata Syekh Basudan mengenai sunat-sunat haji ni, dia kata seharusnya lah memelihara kesemua sunat-sunat haji ni bagi seorang muhrim yang melakukan ibadat ni, buat nusuk. Dia kata sungguhnya telah melaksanakan haji pada satu tahun tu. Ibnu Umar pada satu tahun tu dia melakukan haji. Wa adara naqatahu bi syajaratin, dia telah memusingkan naqah dia, unta dia pada satu pokok yang mana dia telah melihat unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusing di pokok tersebut. Sebab hirsan, kerana loba nak ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada perkara yang kecil ataupun besar. Kecil ataupun besar. Waktu kita nak pergi ke besar tu daripada kecil ni. Jangan kita mimpi yang besar, tapi yang kecil-kecil ni kita dah orang kata benda-benda yang mudah-mudah pun. Doa-doa tersebut, masuk tanda, keluar tanda, masuk rumah, keluar rumah. Benda tu benda-benda yang kita cakap tak kecil-kecil ya. Kita di pandangan kita lah kecil. Maknanya benda tu mudah lah dari segi nak buat tu di atas diri kita sendiri. Nak naik kenderaan, semua tu masuk kesu, doa-doa, makan, azan, bahazan, jawab azan dan sebagainya. Benda-benda tu kadang-kadang kita tahu dan kita hafal, tapi kita tak buat. Jadi kena latih ya, kena tabiah diri sendiri. Baik. Sambung muharramatul ihram. Muharramatul ihram wal hikmah fi tahrimiha al khuruj anil adah yatadhakkar al muhrimu ma huwa fihi min al ibadah wa yushtaratu fi tahrimiha wa husul al ismi bi fi'liha al amru wal ilmu bit tahrim wal ikhtiyar wat taklif
fa in intafa syai'un min dzalika fala tahrima. Dan hikmah pada mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan ketika orang di dalam ihram ni, supaya orang yang dalam ihram ni ingat apa yang dia sedang buat sekarang ni dalam ibadat dia. Nak lepaskan diri dia daripada adat kebiasaan dia. Adat kebiasaan dia memakai wangi-wangian. Adat kebiasaan dia apa, dia pakai baju yang cantik-cantik dan sebagainya. Tapi hari ni, hari dia tengah duduk ihram ni, nak bagi dia rasa benda tu. Allah bagi dia tengok masyhad, tengok orang ramai semua baju putih dan sebagainya. Tak ada apa dah. Tok guru ke, Perdana Menteri ke, Gubernur ke, mana ke, raja ke, semua pakaian yang sama. Tak ni macam nilah nanti. Di akhirat nanti tidak ada dah jawatan-jawatan apa semua tu, semua tak ada. Nak tunjuk. Tu kalau orang yang pi betul-betul dia ambil pengajaran pada apa yang di sana, apa yang dia nampak, dia ambil ibrah. InsyaAllah dia balik itu orang kata hati ni hati patah. Munkasir. Tengok sedih, tengok dia mula berubah perangai dan sebagainya. Maknanya ada perubahan lah tu. Mana ada perubahan. Adapun kalau pi selfie semua tu memang tak jadi apa. Semua nampak tu semua untuk dikongsikan. Bukan nak suruh dia ambil iktibar. Dah lah tak ambil iktibar apa-apa, tunjuk alhamdulillah apa semua dapat pergi haji, tunjuk gambar. Tak jadi apa. Hilang duk syarah dengan benda tu, main tulis. Tulis apa ni, nak buat apa ni, balas komen pula semua kan. Fikir macam-macam. Itu kita jangan ikut budaya-budaya tu. Walaupun budaya-budaya tu dah kita kata dah tersebar dan sebagainya, ni kita ingat nak buat ibadat dan sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia kata wa yushtaratu fi tahrimiha, dan disyaratkan pada apa ni haramnya benda-benda ni. Ni akan sebut nantilah muharramat ni. Dan hasil dapat dosa dengan sebab buatnya disyaratkan sengaja, dan juga tahu kata haram, lepas tu ikhtiar, pilihan dia. Pilihan dia maknanya bukan mukrah lah. Dan juga satu lagi taklif. Dia ni mukallaf. Ada budak-budak, maknanya ayah dia tak boleh bagi dia buat benda-benda muharramat ni. Adapun kalau dia yang buat tu, dia tak tahu, dia tak taklif lagi, ayah dia lah sekarang ni, ayah dia yang perlu apa ni jaga dia tu daripada buat perkara-perkara tu. Adapun dia buat, dia tak berdosa. Ada dia yang buat, dia tak berdosa sebab dia belum mukallaf. Dia kata adapun fidyah, wa amal fidyah fa fihi tafsil, maka padanya tafsil, adanya huraian, perincian. Yang pertama, in kanatil muharramatu min babil itlafil mahdi ka qatlis saydi wa qat'i syajari fala yushtaratu fi wujubil fidyah al-amdu wal ilmu bit tahrim. Dia kata jika perkara-perkara yang diharamkan tu, yang ditegah tu ketika ihram, daripada bab itlaf, merosakkan, semata-mata merosakkan, seperti membunuh said, membunuh binatang perburuan, dan memotong pokok-pokok di tanah haram, motong pokok-pokok, maka yang ni tidak disyaratkan pada wajibnya fidyah tu, tidak disyaratkan sengaja, dan tidak disyaratkan ada tahu kata benda tu haram. Dia tak tahu, dia tak disyaratkan, tak sengaja pun kena. Dia tak tahu kata haram pun kena juga. Dia dapat, ada orang bagi tahu, dia dapat, dia kena ni apa yang kena buat adalah dam-dam dia. Tak sebutlah sini.
Ini kena denda, kena fidyah. Baik. Yang kedua, in kanatil muharramatu min qabili taraffuh al-mahdhi katatayyubi wal lubsi wal liddihan. Jika perkara-perkara yang ditegah haram buat tu daripada daripada pihak taraffuh. Taraffuh ni bersedap-sedap. Bersedap-sedap al-mahdhi, semata-mata bersedap-sedap, seperti kata tayyub, seperti memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang dilarang, waliddihan, dan pakai minyak. Hak ni ushturita fi wujubil fidyati al-amdu wal ilmu. Disyaratkan pada wajib fidyah tu kena tahu, dia tak sengaja, dan juga tahu kata haram. Maknanya kalau tak sengaja, taklah. Cuma kalau pakai wangi-wangian tak sengaja, kena cepat-cepat buang. Tak cepat-cepat buang, itu baru kena. Begitu juga pakai pakaian. Pakaian aku tak lupa buang seluar dalam contohnya, cepat-cepat kena buang. Tapi bukanlah buang situ, pergilah tempat yang sesuai. Maknanya segera tu tengok keadaan dia lah, segera tu macam mana. Bukan segera maksudnya kat situ juga. Patut iddihan, pakai minyak. Ni pun sama, kena buanglah minyak. Ushturita, ni kena disyaratkan pada wajib fidyah amd wal ilmu. Maka fala tajibu ala man fa'ala zalika nasyan aw jahilan. Maka tidak wajib, ini tak wajib fidyah atau orang yang melakukannya secara sengaja, secara terlupa ataupun jahil. Tapi kalau dah buat kena buang cepat-cepat. Yang ketiga, in kana fiha syaibatun minal itlaf wa syaibatun minat taraffuh. Ada syaibah, ada campuran, ada dua. Ada sebahagiannya itlaf, ada sebahagiannya taraffuh. Tetapi ghalibnya, nak kata peratusnya lebih pada itlaf. Illa anna al-itlafah wal mughallabu fiha. Seperti apa? Kal halqi wal qalmi. Kal halqi wal qalmi. Qalam. Apa dia Syekh? Qalmi apa? Maksud qalmi. Kal qalmi. Kal qalam. Seperti pen. Ada yang main? Sini. Tong buku. Tong buku panggil qalam. Panggil qalam. Qalmun. Panggil taklimul azafir. Ada musalsal bi taklimil azafir. Ada musalsal potong kuku. Ni kata aku tengok Syekh aku potong kuku hari Khamis pada petang. Hari yang ni pun kata aku tengok Syekh aku potong kuku hari Khamis. Baik. Ini seperti mencukur, potong kuku. Ni lam yushtarat fi wujubil fidyah al-amdu wal ilmu. Yang ni tidak disyaratkan pada wajib fidyah itu sengaja ataupun tahu kata haram. Ada buat, ada syaibah, tengok ada syaibah belah mana kuat. Ni belah itlaf ni kuat. Maka fatajibu ala man fa'ala zalika mutlaqan. Fatajibu fidyah, al-fidyatu ala man fa'ala zalika mutlaqan, sawa'un fa'alu nasiyan aw jahilan, sama macam tadi. Nombor 4, in kana fiha syaibatun minal itlaf wa syaibatun minat taraffuh wal mughallabu fiha syaibatu taraffuh kal jima'i ushturata fi wujubil fidyati al ilmu wal amdu fala tajibu ala man fa'ala dhalika nasiyan aw jahilan bit tahrim. Maka jika ada campuran itlaf dengan taraffuh, tapi yang kuatnya banyaknya nak kata kalau ikut peratusnya belah taraffuh ni lebih bersedap-sedap ni lebih. Waktu ni seperti jima. Waktu ni nak disyaratkan pada wajib fidyah, ada dia tahu kata haram dan sengaja. Maka kalau siapa yang buat secara terlupa dan jahil, tidak kena fidyah. Baik, wa yahrumu
satrul ra'sir rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini aw ba'dihima, dan haram. Ni nak sebutlah, ni mula nak sebut perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berihram tu buat. Haram wa yahrumu 'alal muhrimah, haram atas orang yang berihram menutup kepala. Ni bagi laki-laki, menutup kepala lelaki. Wa yahrumu satur ra'sir rajul, haram menutup kepala bagi laki-laki. Wa wajhil mar'ati, dan wajah bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan tu yang al-muhrimaini, yang berihram, ihram. Ataupun au ba'dihima, ataupun tutup sebahagian kepala, ataupun perempuan tutup sebahagian muka pun tak boleh. Tutup sebahagian pun tak boleh. Bukan syarat tutup semua. Kita pakai kopiah kan kita tutup semua kepala. Pakai hak tuki, pakai kecil tu kan, tak tengah tu. Tu pun tak boleh juga. Apa yang ma yu'addu satiran, apa ni tak boleh. La yajuzu lubsuhu. Al-makna anna min muharramatil ihram satra ra'si dzakari kullihi au ba'dihi. Daripada perkara-perkara yang diharamkan muharramat ihram pada ketika ihram, perkara yang haram dilakukan pada ketika ihram, menutup kepala laki-laki sebahagian atau semua ataupun sebahagiannya. Wa dhabitus satir al-muharram, dhabit satir yang muharram ni, satir yang diharamkan, tak boleh ada pakai satir, iaitu ma yu'addu satiran urfan, apa yang dibilangkan, yang dikira sebagai satir pada uruf. Apa yang dikira sebagai satir, dikira sebagai penutup pada uruf. Ka'isabatin aridah, ka'isabah. Isabah ni apa? Kainan. Isabah kain yang aridah, yang lebar. Yang ni tak tahu apa. Hinna wa hinna sakhin. Maksudkan tu kan, apa ni, kalau hinna, apa ni, inai yang tebal. Inai yang tebal kita pakai tak, maka yu'adu satiran. Mesti pakai, tengok inai kan, tahu inai kan, ada tumbuk tu, ada pokok inai tu, ataupun dah ni ada siap dah kan, dia jadi berketul tu, macam tak tahu lah no, macam tin, macam lumpur. Jadi tu dia pakai macam tu, dia sakhin, dia tebal, dikira sebagai satir, ada uruf. Bi khilafi wad'i khaitin raqiq, bersalahan meletakkan khait, benang yang halus letak atas ni, tak dikira sebagai satir pada uruf. Orang tak sebut satir. Ataupun meletakkan tangan dia, letak tangan ni pun tak dikira sebagai satir. Ataupun tangan orang lain tak atas kepala dia pun tak dikira sebagai satir. Fala yahrum. Patu wa anna min muharramatil ihram satra wajhil mar'ati bima yu'addu satiran urfan, sama jugalah. Daripada perkara haram dalam ihram ni, menutup wajah perempuan, menutup wajah bagi perempuan dengan sesuatu yang dibilangkan sebagai satir, bagi penutup. Ini tak boleh nak pakai niqab lah. Tak boleh nak pakai niqab. Ini antara yang apa ni, dibuat dalil bagi yang mengatakan muka itu bukan aurat. Kalau tengok ada khilaf lah, muka perempuan itu aurat ataupun tidak aurat. Jadi yang mengatakan tidak aurat antara hujahnya sebut orang yang apa ni, perempuan ketika melakukan haji itu dia buka muka dia. Itu boleh tengok disebut dalam tafsir ayatil ahkam di Syekh Sabuni. Ayat apa? Tapi yang mengatakan muka tu bukan aurat pun, bukan dah semua perempuan tu tayang muka. Ni kadang kena faham juga. Ni muka bukan aurat, dia tunjuk muka dia, selfie apa semua sini, buat apa, muka apa, macam-macam
cium sikit kan. Muncung-muncung mulut sikit. Nak sikit meh. Ni fitnah akhir zaman. Bukan fitnah pada orang yang tak mengaji, hak orang mengaji kan. Lebih lagi. Kadang-kadang orang mengaji agama lagi lebih. Itu yang lebih memalukanlah. Fitnah kamera. Kenyangnya kamera. Gila kamera orang ni. Pantang nampak lens. Gila tu. Nak tembak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia ni? Wa yu'fa an ma tasturuhu al-mar'atu min wajhiha ihtiyatan li satri ra'siha, dan dimaafkan daripada barang tu kawasan. Ini kawasan tu kawasan daripada muka, min wajhiha tu dia punya bayan dia maknanya dimaafkan daripada kawasan muka yang perempuan tu tutup kerana nak berjaga-jaga untuk menutup kepala dia, aurat kepala dia, betul lah. Kan apa ni wajah dia kan, wajah. Jadi kepala ni daripada aurat. Lepas tu kepala dengan wajah ni dia bersambung sekali. Jadi nak tahakkuk betul-betul duduk kat sini memang susah lah. Jadi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi dilebihkan sedikit masuk dalam kawasan wajah. Jadi hak masuk dalam kawasan wajah tu tak boleh dimaafkan. Walaupun dalam kawasan wajah dia ditutup, sebab dia tak boleh tutup semua ataupun sedikit. Jadi hak tu dimaafkan. Sebab tu memang tak dapat tidak, memang untuk nak bagi tahakkuk, nak bagi apa ni, jaga dia punya aurat tu, untuk nak tutup kepala dia tu. Ihtiyatan li satri ra'siha. Walil mar'ati an tusdila ala wajhiha thawban mutajafiyan ay mutaba'idan anhu binahwi khashabatin walau li ghairi hajatin. Dan harus bagi perempuan itu dia tusdil ay turhi, menjatuhkan ala wajhiha ataupun apa panggil, melabuhkan. Hasan dah ada lagi. Melabuhkan. Betul lupa. Melabuhkan atas muka dia tu sauban mutajafiyan anhu. Mutajafiyan anhu anil wajhi. Boleh dia melabuhkan atas muka dia saub, kita kata pakaian ataupun kain yang jauh daripada wajah dia, tak kena wajah. Contoh apa, dia pakai macam topi itu patut ditutup. Jadi dia tutup tu. Macam kalau dulu-dulu kan pengantin-pengantin kan apa tutup tu. Tak apa, Cina. Silap. Jadi tahu lah. Jadi yang tu tak apa. Binahwi khasyabatin, ada khasyab, lepas tu dia letak, dia labuhkan pakaian. Jadi orang tak nampak muka dia. Contoh dia cantik sangat ke. Binahwi khasyabatin walau li ghairi hajatin, walaupun bukan tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat pun tak apa, walau li ghairi hajatin. Lakin tetapi iza asaba thawb wajha wa lam tarfa'u fawran asimat. Tapi kalau baju tu kena, pakaian tu ataupun kain tu kena wajah dia, dan dia tak angkat cepat-cepat, sebab kalau kena pakaian tu jadi tutup wajah, kena angkat cepat. Kalau tak angkat cepat, walam tarfa'u fawran asimat walazimat kul fidyatu, dan lazimlah akannya fidyah. Dia kena angkat cepat lah. Wa yahrumu ala zakari aidan lubsul muhiti bi badanihi kullih aw bi udwin minhu sawa'un kana malbusu muhitan aw ma'qudan aw malzuqan aw mansujan aw mazruran aw syaffafan. Haram atas orang laki-laki
atau orang lelaki juga memakai pakaian yang menutupi, yang meliputi badannya semuanya, ataupun meliputi sebahagian anggotanya. Contohnya apa? Dia pakai stoking tangan. Apa panggil apa? Ha? Tak. Bahasa Melayu. Dia pada pakai, orang perempuan dia panggil apa? Ha? Stongan kan? Stongan. Stoking tangan. Dah putih. Memang ada nama dia kan? Sok tu. Tu orang putih. Stongan. Stoking tangan. Stoking kaki. Kaki. Jadi nak pakai stoking tangan ke stoking kaki ke tak boleh ke? Pakai stoking tangan tak boleh, pakai stoking kaki tak boleh. Itu dia menutupi tapi tapi sebahagian. Tak kiralah dia kaki ke ataupun yang, kalau ada yang jenis apa, macam orang main sukan tu kan ada yang pakai kat paha kan? Mana? Lutut lah. Lutut. Kenapa ni? Semua boleh. Wa yahrumu ala dzakari aidan lubsul muhiti bi badanihi kullih au bi adwin minhu, ataupun satu anggota daripada badan, bukan tangan saja, bukan kaki saja ataupun tangan saja, yang lainlah satu anggota. Satu anggota. Walaupun bi adwin, satu anggota je daripada badan dia, tak boleh lah. Sama ada malbus yang dipakai itu makhitan yang berjahit, atau ma'qudan yang diikat ataupun yang disimpul. Dia ikat jadi macam baju contohnya. Jadi pakai dia muhit. Ataupun malzuqan. Malzuq ni anda tak cari pula. Malzuqan ni dalam baju pun tak sebut malzuqan. Masalah juga. Siapa tahu malzuqan yang ditampal kot. Laziqa ni dia nempel tu. Yang ditampal jadi. Ya ni lah. Tapi ditampal guna gam contohnya. Ataupun mansujan yang ditenun. Tenun tak jahit. Jadi juga baju. Ataupun yang dikancing. Kancing tahu kan? Kancing. Kancing. Tahu kan kancing kan? Kancing baju. Yang dibutang lah. Au syaffafan. Ataupun dia pakai baju syaffaf. Baju nampak dalam. Baju tak tutup aurat. Pakai baju tapi tak tutup aurat. Atau baju luk sinar, bagi hak nampak dalam luk sinar kan? Luk sinar. Luk sinar kan? Apa dia? Bukan pagoda. Tak, ni nampak dalam. Maksudnya boleh nampak dalam dia tembus. Transparent. Bahasa Melayu dia ni luk sinar.
Dia pakai baju yang tu. Tu dia sebut nombor 1 tu yahrumu lubsul muhit walau kana syaffafan. La yamna'u min ru'yatil awrah. Nampak habis semua. Semua tu tak boleh Dah dah. Tu pakai stokin apa semua tu tak boleh. Itu hari tu kecoh itu waktu sebelum Nabi umrah tu musim sejuk kan. Lepas tu ada yang pakai, ada yang mutawif so pakai stokin apa semua. Jadi kecoh sikit jadi kecoh. Lepas tu ada yang buat video apa semua tu jelaskanlah, bagi penjelasan balik sebenarnya kaki sejuk sangat, kaki pecah-pecah semua macam-macam lah. Tu yang ni tu. Tapi kalau nak ikut kan kena dam. Kalau ada sebab yang apa ni memang nak kena pakai, boleh pakai tapi kena dam. Tapi orang yang setingkat tabung haji kata tak kena dam. Tabung haji tu tak kena dam. Tapi yang nak tahu kita sebut memang kena dam. Dia pun ambil kau apa memang tabung haji pun banyak pemudah lah. Sebab tabung haji memang sangat-sangat banyak permudahkan tu. Nak tanya depa ni mana. Tapi kalau ngaji dalam kitab memang sebut kena dam. Wa inna ma yahrumu alaihi lubsul muhit in kana ala wajhil mu'tad. Dan hanya saja haram atas muhrim tu memakai pakaian yang meliputi itu jika ianya di atas wajah, atas jalan yang biasa. Atas jalan biasa kita tak pakai ni kita sarung. Bila kita sarung tu baju tu meliputi meliputi kita punya badan ni. Sebab dia kan dah ni kan. Sebab baju tu memang asal dia, kalau kita duduk dalam tu memang kita diliputi oleh pakaian tersebut. Tu wajah yang biasa kita pakai. Adapun yang ni pun dia nak terbuka, tapi sebab kita tutup dia apa semua, jadi diliputi juga, tapi dia bukan ala wajhil muhtad. Lepas tu dia kata fala wirtada aw tazara bi qamisin aw sarawila aw iltahafa bihima lam yahrum. Kalau dia pakai irtada ridah, dia pakai belah atas ni, dia pakai dengan komis ataupun iktazara, pakai dengan komis pakaian dia, tapi dia buat bukan macam pakai biasa ni. Dia pakai tu buat macam pakai ridah ataupun iktazara, pakai ni bawah ni, pakai kain bawah tu dengan sarawil, dengan seluar buat macam tu. Ataupun dia berselimut dengan kedua-duanya. Selimut dengan kedua-duanya, iltahafa bihima. Lihaf ni selimut. Ataupun iltahafa bihima lam yahrum, tak haram. Patu yahrumu 'alal mar'ati aidan lubsul quffazain. Haram atas perempuan dia pakai dua quffaz, sarung tangan. Sikit lagi. Yang ni dah baca lah hadis ni. Dah lalu kan. Wa dalilu hurmati ma taqaddama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu min ath-thiyab ma yalbasul muhrimu min ath-thiyab. Seorang lelaki tanya Rasulullah apa yang boleh dipakai oleh orang muhrim daripada pakaian-pakaian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul qumusa walal amaima walal sarawilati walal baranisa walal khifafa illa ahadun la yajidun alai fayalbasil khuffain wal yaqtahuma asfala minal ka'bain. Masya-Allah, sedap kata ni. Khuffain ka'bain na'lain. Sama. Illa ahadun la yajidun na'alai fayalbasil khuffain wa yaqta'huma asfala minal ka'bain. Bagi apa tahu dalam ni.
Ilmu badan. Gimana? Sajak. As-sajak sama al-fakhir. Baik. Dia kata Rasulullah, dia tanya apa yang, orang ni tanya Rasulullah apa yang boleh dipakai. Rasulullah jawab apa yang tak boleh dipakai. Sebab lazim daripada tu. Sebab tu jawab soalan ni dia macam-macam. Ada orang tanya, saya tanya apa yang tak boleh. Tapi apa ni, orang tu jawab apa yang boleh pula. Ada lah sebab tu. Macam dia tanya Rasulullah apa yang boleh dipakai. Tadi Rasulullah bagi tahu apa yang tak boleh dipakai. Lepas tu hal lain tu boleh dipakai. Nampak? Jadi Rasulullah kata jangan pakai kumus. Banyak je yang boleh dipakai. Pihak ni tak boleh dipakai. Jadi macam tu kalau orang tanya kita benda yang dia nak suruh kata apa yang boleh. Contohnya yang boleh tu banyak, yang tak boleh sikit. Jadi jangan kita sebut yang boleh, kita sebut yang tak boleh. Jadi bila sebut yang tak boleh, hak lain tu boleh. Faham daripada situ? Hak lain yang selain daripada yang tak boleh tu boleh. Baik, Rasulullah kata jangan pakai komis, jangan pakai sorban, jangan pakai seluar, jangan pakai baronis. Baronis ni baju yang ada sambung sekali penutup kepala atau ada penutup kepala. Bawah tu pun disebut burnus bidammil ba' wan nun qala al-azhari wa ghairuhu al-burnus kullu sawbin ra'suhu minhu. Tiap-tiap pakaian yang kepala dia daripada baju tu juga. Ada kepala dia tu. Multazikun bihi. Dekat sekali dah. Zira'atan kanat au jubatan au mimtaran. Zira'ah ni baju besi. Saya ingat anak lah. Takkit balik. Ataupun jubah, sama ada jubah ataupun mimtaran. Mimtaran ni baju hujan tu. Ada kepala tu. Ma yulbasu fil matar yatawaqqa bihi. Al-Majmu' lin-Nawawi rahimahullah. Baik. Dan juga jangan juga pakai khuf. Khuf pun tak boleh juga. Kecuali seseorang yang tidak ada kasut. Dia tak ada kasut, nak dipakai, maka hendaklah dia pakai khuf, tapi dia kena potong. Kan khuf kan syarat dia kena tutup buku lali. Maksudnya kena tutup kawasan rukun. Itu syarat nak pakai khuf. Kita nak sapu atas khuf, syarat dia kena tutup kawasan rukun. Jadi waktu ni kena potong bawah daripada ka'bain. Kena potong. Lepas tu boleh pakai. Lepas tu wa anhu aidan anhu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan nisaa fi ihramihinna 'anil kufazain wan niqab wa ma massal warsu wa za'faran min athiyab wal talbas ba'da zalika mahabbat min alwani thiyab mu'asfaran aw khazzan aw huliyan aw sarawila aw qamisan aw khuffan. Perempuan tak apa. Tadi tu hak lelaki, ni hak perempuan. Perempuan Rasulullah larang daripada dua kufazain, lepas tu niqab, lepas tu apa yang disentuh oleh wars. Wars ni buah daripada pokok yang dia ada warna, yang digunakan untuk sebagai celupan, untuk diwarnakan, untuk sebagai pewarna lah. Warna macam za'faran juga, warna ni orange, asfar dan kuning. Wa za'faran min athiyab. Lepas tu dia boleh pakailah apa yang dia nak pakai daripada warna-warna pakaian, mu'asfaran au khazzan au huliyan au sarawil au qamisan au kuffan. Lepas tu sikit lagi, wadahnu sya'arir ra'si wal lihyah. Pakai minyak. Pakai minyak rambut di kepala. Pakai minyak rambut di kepala. Wal lihyah, dan di janggut. Pakai minyak rambut di kepala dan juga janggut. Maksudnya pakai minyak selain daripada tempat tu boleh lah. Tengok dalam syarah dia. Al-makna anna min muharramatil ihram dahnu sya'ri ra'si aw al-lihyah walau bi ghairi mutayyibin. Daripada perkara-perkara haram lakukan ketika ihram, memakai minyak rambut, pakai minyak di rambut ataupun di lihyah, di janggut, walaupun minyak yang tidak berbau. Kasamnin boleh? Samnin apa?
wa zubdin. Seorang tak ingat? Ha? Ha? Tak ingat? Ha? Ha? Samni apa? Apa nak mak lorong tak dapat kot. Ha? Sampai lagu lah. Ha? Samni apa? Tahu? Habis? Ha? Dik? Ha? Dia minyak lah. Minyak mentega. Minyak samin. Minyak samin Indonesia ni. Samun. Mentega. Kalau zoom Zubdah, Zubdun pun mentega tak? Ada beza. Nak bagi contoh yang tak ada bau ni. Minyak apa-apa pun dah. Wasyahmin, lemak yang zaib, yang apa, cair. Wadahni zaitun, minyak zaitun. Wasimsim, minyak simsim. Bahasa Melayu apa simsim? Bijan. Wal ni tak ingat ni. Lauz, buah badam, minyak badam. Kat Sudan dah jual minyak ni. Lepas tu jauz, minyak kelapa. Bi khilafil laban wa in kana asla samni li'annahu la yusamma duhnan. Bersalahan dengan susu. Walaupun susu itu adalah asal bagi mentega. Sebab dia tidak dinamakan sebagai minyak. Wa amma an hukmi dahni baqiyati syu'uril wajhi faqad ikhtalafa al-mutaakhirun fihi. Adapun hukum memakai minyak selain daripada bulu-bulu di wajah, maka di sini mutaakhirun ikhtalafu fihi, telah bersalahan mutaakhirun, ulama mutaakhirun mazhab Syafi'i pada hukum tersebut. Hasil khilafnya, wa hasilu khilafihim ma yali annahu yahrumu dahnu jami'i syu'uril wajhi bila istithna. Ni haram pakai minyak pada semua bulu-bulu yang ada di wajah tanpa ada istisna, tak ada perkecualian. Wa alaihi Syekhul Islam wa Ramli wa Ibnu Hajar fil manhajil qawim. Jadi di atas pendapat ni lah berjalannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Ramli, Ibnu Hajar dalam kitab Al-Minhajul Qawim. Yang kedua, annahu yahrumu dahnu syami'i syu'uril wajhi illa sya'ral jabhati wal khaddi. Haram pakai minyak pada semua bulu yang ada di wajah kecuali bulu yang tumbuh di atas dahi dan bulu yang tumbuh di pipi. Bulu tu panggil nama khad juga. Dinamakan dengan nama tempat. Bulu tu dinamakan dengan nama tempat. Ini ada perkecualian lah. Maknanya bulu ni orang panggil apa? Orang panggil apa? Bulu atas ni qamam. Asal tak. Bulu atas dahi ni panggil qamam. Jadi istisnanya bulu yang tumbuh di atas dahi dan juga bulu yang tumbuh di atas pipi. Wa alaihi Ibnu Hajar fi Tuhfatul Muhtaj. Pendapat ni yang dipegang oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj.
Yang ketiga, anulah yahrumu dahnu ghairi sya'ri ra'si wal lihyah min baqiyati syu'uril wajhi. Qala al-Qurdi innahu al-aqrabu ila al-manqul. Tidak haram. Yang ketiga ni kata tak haram pakai minyak selain daripada bulu yang ada di kepala dan juga janggut. Itu je. Maknanya bulu-bulu lain tidak ada masalah. Bulu kening ke, jambang ke, bulu kat pipi ke. Dia kata Syekh Qurdi, dia kata ini akrab kepada mangkul. Yang keempat, annahu yahrumu dahnul muttasil bil lihyah faqat. Yang keempat, haram pakai minyak pada bulu-bulu yang berhubung dengan janggut sahaja. Janggut kita ni ada bulu-bulu yang berhubung dengan dia, itu yang haram. Wa alaihi al-Khatib asy-Syarbini. Wa amma sa'iru syu'uril badan fala yahrum dahnuha 'ala al-muhrim, lakin bi syarti an yakuna ad-dahnu duhnu mutayyaban. Dahnu tu pakai minyak, duhnu tu minyak. Adapun semua bulu-bulu di badan tu maka tak haram pakai minyak pada tempat-tempat tersebut, pada bulu-bulu tersebut atau orang yang muhrim. Tapi dengan syarat minyak yang dipakai itu bukannya bau wangi. Wangi ni sebab dia sebab tertayub tak boleh. Satu lagi, watatayyubu, dan memakai wangi-wangian ataupun memakai bau-bauan tak boleh. Al-makna anna min muharramatil ihrami tatayyuba bima yu'addu tiban fi zahiril badan aw batinihi. Maksudnya daripada perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram itu adalah memakai wangi-wangian dengan sesuatu yang dibilangkan sebagai wangi-wangian pada zahir badan dan dalam badan. Contohnya apa? Minum. Itu disebut tu nombor satu, misalu zalika an yakulah. Baik. Ataupun dia pakai bukan pada zahir badan saja, fi malbusihi, pada pakaian dia, hatta na'niyat, sehingga kan pada dia punya selipar dia atau kasut dia, au fi firashi, pada dia punya tilam dia, au ta'amihi, pada makanan dia, au syarabi, pada minuman dia. Wala farqa fi zalika bainar rajul wal mar'ah. Ni tak ada beza antara laki-laki dan perempuan. Wal murad bil muharrami ma yuqsadu bihi ma yuqsadu minhu rihuhu tayyibatu ghaliban kamiskin wa urin wa anbar. Dan yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan tib yang diharamkan tu, wangian yang diharamkan tu, iaitu sesuatu yang dikosotkan daripadanya, kita kosotkan daripada benda tersebut bau dia yang wangi. Memang kita kosot minyak wangi, memang kita kosot bau dia kan? Atau memang kita kosot bau dia. Ada benda tak kita tak kosot bau dia? Kita tengok lagi. Ada benda kita kosot untuk berubat tapi dia ada bau wangi. Ada benda kita kosot nak makan tapi ada bau wangi kat situ. Yang ni ada yang tak haram ni, benda yang memang kita kosot bau wangi yang ada pada benda tu. At-tayyibah tu sifat bagi rih, dia muannas. Ghaliban kamiskin, seperti misk, ini daripada kijang. Wa udin, daripada ud, kayu. Wa anbar, ni daripada apa? Ambil daripada ikan. Tengok anbar, ambil daripada ikan. Bi khilafi ma yuqsadu bihi tadawi awil aklu, bersalahan sesuatu yang dikosotkan dengannya, dikosotkan berubat ataupun makan. Ai wa in kana lahu rahiyatun thayyibah, dan jika ada baginya tu bau yang wangi, katufah, seperti apa, apple, wasairil abazir, dan segala rempah-rempah ratus, ai tawabil bawah tu rempah ratus at-tayyibah yang ada bau-bau wangi. Fa inna dzalika la yu'addu tiban yahrumu 'alal muhrim istimalu. Semua tu tak dibilang, tak dikira sebagai tib yang haram di atas orang muhrim memakainya. Betul, wa syartu hurmat istimal tib mubasyaratul muhrimi lahu 'alal wajhil mu'tad fi istimalihi. Itu ada nombor 4 tu, boleh baca sendiri, banyak panjang. Wa dalilu hurmati tatayyubi qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam wala talbasu min ath-thiyabi syai'an massahu za'faran walal warsu. Apa ni dalil haram pakai wangi-wangian ni adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu pakai daripada pakaian kamu tu sesuatu yang menyentuh akan sesuatu tu oleh za'faran dan wars. Wars tadilah kata pokok tadi, apa ni buah tadi, daripada satu pokok, daripada pokok yang dia ada warna yang digunakan untuk sebagai celupan. Jadi faham ulama daripada sini, daripada za'faran dan wars ni,
ulama faham apa? Nombor satu tu rawahul Bukhari wa Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi fi syarh Muslim, Imam Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, nabahan Nabi SAW bil warsi wa za'faran ala ma fi ma'nahuma wa huwa at-tib. Nak ulama faham. Nabi sebut wars dan juga za'faran. Tapi Nabi tanbih atas wars dan za'faran atas apa yang pada makna kedua-duanya. Waktu tu orang pakai wars ataupun za'faran. Jadi ulama faham bukan nak tertentu pada dua tu saja. Apa yang pada makna kedua-dua ni pun tak boleh juga. Iaitu tib. Ini kita mana? 2, 3, 4, 5, 7. Ada 1, 2, 3, 4. 4 muka, 5 muka. Lebih kan? Saya nak tak payah. Itu memang kita nak. Tu adalah benda-benda kecil-kecil. Kadang-kadang sabun apa semua tu. Setengah-setengah dia tak pakai, dia sabar dulu. 3 hari lagi habis. Tak mau. Sebab kadang benda-benda tu diperkhilafkan. Benda-benda tu diperkhilafkan. Habis ya? Ada sikit je nampak muka je. Nak kerak? Tak banyak pun. Ni baca. Orang lain baca cepat sikit. Qala wa izalatu al-dhufri wash-sha'ri min jami' al-badani. Al-ma'na anna min muharramat al-ihram izalatu shay'in min ash-sha'ri wa in qalla, sawa'un fi at-tahrim sha'r ra'si wa ghayrihi. Okey. Jadi perkara-perkara yang diharamkan lagi adalah menghilangkan zufur, menghilangkan kuku dan rambut, bulu lah, kita panggil bulu, dan bulu-bulu yang ada di sekalian badan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, sama aja, sama ada bulu yang ada di rambut ataupun bulu yang ada pada selain rambut. Dan haram juga ويحرم عليه أيضا إزالة شيء من الظفر بقص أو نتف أو إحراق أو نحو ذلك. Haram juga menghilangkan sesuatu daripada kuku tu, sama ada dengan jalan gunting ataupun dengan jalan cabut ataupun dengan bakar. Semua apa-apa wasilah sekalipun bila nama ada izalah tak boleh. Wa yustasna minal hurmah sya'run nabata dakhil jafnihi wa ta'adda bihi wa sya'run qala bihaythu yasdu basarahu wa dhufrun in kasara wa ta'adda bihi fala ithma 'ala al-muhrimi biqat'i al-mu'addi faqat wa la fidyata aidan. Mu'addi, dan diistisnakan daripada hak pengharaman tu rambut yang tumbuh dalam kelopak mata dan dia tersakiti, dia orang kata sebab apa, tersakiti dengannya, tersakiti dengan rambut tersebut. Dia menyakitkan menyakitkan orang tu, ataupun rambut ataupun bulu yang panjang sehingga menutup mata dia. Orang tua sangat ke apa ke, rambut sampai ada bulu yang dah menutup dia punya mata, jadi boleh, itu boleh dipotong. Begitu juga bulu tadi tu yang tumbuh dalam kelopak mata tu pun sama juga boleh dibuang. Dan juga kuku yang patah, ataupun kita terkerat sikit kan, ataupun kadang terkerat tapi tak habis, dan dia agak menyakiti kita, kadang tercucuk lah dan sebagainya.
darah apa semua. Jadi kalau benda tu sakit apa semua boleh kita buang. Kita buang yang mana mengganggu tu sahaja. Wa dhufrun in kasara wa ta'dhabi fala isma 'alal murid bi qat'il mu'dhi faqat. Nampak? Adza yu'dhi. Wala fidyata aidan. Ini tak ada fidyah. Walau adahu sya'ru idaan la yuhtamalu 'adatan binahwi qawlin aw maradin aw harrin aw wasakhin jaza lahu al-halfu wa wajibatil fidyah. Nampak? Kalau dia ada rambut tu menyakiti dia sebagai apa ni idza idza yang tidak diihtimal, tidak ditanggung pada adat, seperti kutu, sakit ataupun panas ataupun kotor. Dia duk kacau dah, ganggu. Jadi waktu ni jazalahul hal, boleh dia cukur tapi kena fidyah. Wa dalilu hurmati ma taqaddama qawluhu ta'ala wa la tahliqu ru'usakum ay sya'ra ru'usi. Dalilnya firman Allah Taala, Allah kata wala tahliqu ru'usakum, jangan kamu cukur akan rambut kamu. Maksudnya rambut di kepala kamu. Ai sya'ra ar-ru'us. Wa qisa bihi sya'ru baqiyatil badan. Dikiaskan bulu-bulu pada sekalian badan. Dan wa qisa bi izalati sya'ri izalatul dhufuri. Dan dikiaskan dengan menghilangkan bulu tu, hilangkan kuku. Bi jami'it tarafuh. Wajah syabah dia apa? Bi jami'it tarafuh fil jami'. Syabah dia pada tarafuh, sedap-sedap. Tu. Fa inna fi kullin tarafuhan yunafi kaunal muhrim ash'ata akhbara. Okey. Wa yahrumu aqdun nikah. Al-ma'na annahu yahrumu 'ala al-muhrimi ma 'adam as-sihhati aqdun nikah li nafsihi aw li ghayrihi bi wakalatin aw wilayatin. Dan haram akad nikah. Haram akad nikah. Haram akad nikah tu atas muhrim. Haram sah tak? Kadang-kadang haram sah. Contohnya beli selepas azan solat Jumaat. Azan solat Jumaat tu kita masih lagi mengadakan jual beli. Hukum dia haram, tapi sah tak? Sah jual beli tersebut. Nak bagi tahu kata ada benda yang haram dan sah, ada yang haram dan tidak sah. Di sini haram dan tidak sah. Dia akad nikah. Sama ada dia akad nikah tu li nafsihi, untuk diri dia, dia sendiri terima nikah untuk diri dia, ataupun untuk orang lain dia jadi wakil. Li ghairihi bi wakalati, dengan jalan wakil, ataupun dengan jalan wilayah jadi wali. Tak boleh, tak sah. So, fa idza kana al-muhrim wakilan 'an az-zawji aw waliyan lahu fala yasihu an ya'qida an-nikah lahu ay wa in kana az-zawju halalan. Apa? Kalau orang muhrim tu dia jadi wakil. Dia jadi wakil ya. Bukan dia yang kahwin. Dia jadi wakil bagi seseorang, ataupun dia jadi wali bagi seseorang. Tidak sah dia nak akad nikah. Walaupun suami tu yang nak berkahwin tu, dia wakilkan seorang ni halal. Maknanya bukan dalam muhrim. Dia jadi wakil, tak boleh juga. Tak sah dia punya akad tu. Walaupun zauj tu halal. Wa kadza yahrumu aqdu nikahi idza kanat az-zawju muhriman, zawjatu muhrimatan ay wa in kana waliyuha halalan. Haram juga akad nikah jika si perempuan tu dalam keadaan muhrim. Dia kata dia dalam keadaan muhrim, macam ni suruh ayah dia tolong akad. Suruh ayah dia yang ni. Akad nikah dia bagi ayah dia lah. Ayah dia pun. Maknanya ayah dia memang ayah dia pun, ataupun orang lain, ataupun dengan ganti ayah dia. Tapi nak bagi tahu, kalau isteri tu, perempuan tu dalam keadaan ihram, jadi wali tu halal, tetap tak sah juga. Tak boleh. Wala yahillu aqdu nikahi illa bit-tahallul tsani. Bit-tahallul tsani. وهو يكون بفعل ثلاثة أمور: طواف الإفاضة مع السعي إن لم يكن قد قدم السعي بعد طواف القدوم.
وإلا كفى طواف الإفراد. رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق أو التقصير. Jadi dia kata tak halal akad nikah kecuali selepas tahallul sani. Mesti lepas tahallul sani. Dia kalau lepas tahallul awal tak boleh lagi. Sebab lepas tahallul awal boleh pakai dah pakaian yang berjahit, lepas tahallul awal boleh pakai dah wangi-wangian, lepas tahallul awal boleh buat dah semua yang lain-lain kecuali berkaitan dengan nikah kahwin. Hak tu tak boleh. Hak tu semua akan boleh selepas tahallul sani. Adapun lepas tahallul awal nak berburu apa semua tu dah boleh dah. Banyak dah yang dihalalkan, yang dibolehkan tadi yang tak boleh tu. Lepas tu masuk yang kedua, lepas yang kedua tu barulah boleh nikah. Sebab kalau semata-mata tahallul awal bab-bab berkaitan dengan nikah kahwin ni tak boleh lagi. Dia kena yang kedua baru dia boleh. Jadi nak tahallul sani tu kena buat 3 perkara lah. Tawaf ifadah serta sa'i kalau dia tak sa'i lagi selepas tawaf wuduk. Lepas tu melontar jamrah aqabah. Lepas tu bercukur atau bergunting. Antara perkara yang haram lagi al-jima'. Wal-jima' al-ma'na anna min muharramatil ihrami al-jima'a fi qubulin aw duburin. Biqawlihi ta'ala fala rafatha wala fusuda wala jidala fil hajj. Wa rafathu al-jima'. Baik, jima'. Jima' pada kubul ataupun pada dubur tak kiralah. Haram satu. Haram tu satu. Jadi dua lah haramnya. Satu jima' ketika dalam ihram. Yang kedua jima' tu di dubur. Baik. Sebab apa? Firman Allah Taala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Maksud fala rafatha ni khabar. Fala rafath wala fusuq wala jidal, maksud dia nahi. Khabar dengan makna nahi. Ai fala tarfusu wala tafsuqu wala tujadilu. Maknanya janganlah kamu bersetubuh, dan janganlah kamu mengerjakan maksiat, dan janganlah kamu berbantah-bantah pada melaksanakan haji. Jadi rafasul itu dengan mana jima', ditafsirkan dengan mana jima'. Fa in jama'a fil umrati 'amidan 'aliman mukhtaran qabla al-faragh min jami' a'maliha fasadat wa lazimahu itmamuha. Okey, kalau orang tu berjima' dalam pada ibadat umrah, jika sedang melakukan ibadat umrah, amidan sengaja, aliman tahu kata haram, mukhtarar pilihan dia bukan dengan paksaan, qabla al-faragh min jami'i a'maliha, sebelum habis daripada buat amalan umrah, rosak, fasadat umrah tu dah rosak, wa lazimahu itmamuha, kena lazim akan dia sempurnakan umrah dia tu. Lepas tu kena buat lain kena qada lain. Baik. Wa in jama'a fil haji qabla at-tahalli al-awwali 'amidan 'aliman mukhtaran fasada al-hajj wa wajaba 'alayhi itmamuhu. Jika dia jima' pada haji, pada ketika buat haji sebelum tahallul awal, sengaja atau bukan paksaan, haji rosak, wajib sempurnakan. Lepas tu kena qada segera. Wa in jama'a ba'da at-tahalli al-awwali wa qabla ath-thani athima wa la yafsudu hajjuhu wa tajibu 'alayhi al-kaffaratu. Tadi dia jima' sebelum tahallul awal, tak kira lah sebelum dia wukuf di Arafah ke, selepas wukuf di Arafah ke. Yang penting sebelum tahallul awal, sebelum dia buat tiga-tiga tu, sebelum dia buat dua daripada tiga tu, dia dah jima' dah. Bila dia jima', katalah dia buat sebelum wukuf, dia kena selesaikan, kena pergi wukuf, kena buat macam orang lain buat. Tapi haji tu kena qada. Sempurnakan kena sempurna, tapi jatuh yang wajib tak jatuh. Tu sebelum tahallul awal. Adapun kalau dia jima' selepas tahallul awal, hukum dia berdosa tapi haji dia tak rosak. Haji dia tidak rosak, tapi dia kena kafarah. Wa tajibu alaihi al-kafaratu. Jadi haji dia tu jatuh haji yang wajib. Wa yahillul jima' wa muqaddimatuhu al-atiyah ba'da tahallul lisani. Halal jima' dan muqaddimah dia selepas tahallul yang kedua. Selepas tahallul yang kedua. Lepas tahallul yang kedua boleh dah, halal dah. Semua tu habis dah. Nak jima' boleh, nak muqaddimah dia pun boleh. Ada muqaddimah meh.
Sebih saya. Wa yajibu qada'ul haji awil umrah al-fasidaini 'ala al-fawr la 'ala tarahi. Wajib qada' haji atau umrah yang rosak 'ala al-fawr, atau jalan segera, bukan atas jalan tarahi, lambat-lambat. Jadi haram jima', tadi disebut haram jima', lepas tu dia syarah dah. Haram jima' dan haram muqaddimah jima'. Haram juga muqaddimah jima'. Seperti apa muqaddimah jima'? Tu syarah tolong datangkan. Baca. ومقدماته المعنى أن من محرمات الإحرام مقدمات الجماع كمفاخذة. Mana kamu hendak dah? Ada mufakhazah. Mufakhazah. كمفاخذة وقبلة ومعانقة بشهوة ولو بحائل وإن لم ينزل ولو بين التحلل الأول والثاني. Apa dia mufakhazah? Ada? Teringat? Dah tak ingat dia dah. Apa sebut dah, tak apa lah. Nak ngaji, tak tahu. Mu'anaqah belum ke? Mu'anaqah. Senang kamu tak ada. Tengok mana tu? Google. Mana ada rasa macam tu ke? Cuma saja nak tengok tapi tak ada. Apa? Belaga apa? Aku takut dia apa? Apa dia? Nak tengok. Amir nak ngaji. Siang kat Amir. Dia tak faham ni. Dia tu. Dah gabhar dah.
Dia tu. Kamu sedap. Tanya kawan tu lah. Allah Akbar. Masya-Allah. Ambil lampu cepat. Habis bateri. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi itu mukadimah lah, mufakhadah. Baca Syarif tak ada, mufakhadah dah lah. Kalau kamu tak ada, tengok kamu lain. Tapi kamu tu dia tak tunjuk. Dia tak sebut. Dah kata belaga lutut lah. Belaga lutut. Tapi kalau ikut dalam lagi tu bukan belaga lutut saja. Tapi salah satu cara untuk menaikkan, mendorong nafsu. Mendorong nafsu. Jadi dia jadi mukadimah lah. Dia jadi mukadimah sebelum melakukan hubungan tersebut. Dan qublah, ciuman. Ciuman ataupun kucupan atau mu'anaqah, berpeluk-pelukan. Anaqah yu'aniku, fakhadha yufakhidu. Dua-dua sekali dia buat. Walau bihail, walaupun dengan hail. Saya cerita. Ibu seronok ngaji bab apa? Kitabun Nikah, Sahih Bukhari tu, ngaji dengan Syekh Muhammad. Macam-macam cerita saya buat mai. Bismillah. Ada satu cerita tu. Dia kata perempuan lelaki ni dia kahwin dengan perempuan tu. Perempuan biasa tak biasa jumpa lelaki apa semua tak. Bla-bla. Tak bla-bla sana kau mana pun tak ingat. Tapi nak ceritanya lelaki tu kata masuk pas kahwin tu. Lelaki tu masuk bilik, masuk dengan telanjang. Perempuan tu takut dengan kabut lari. Tak biasa kan. Nak kata kena ada mukadimah tu. Lepas tu saya kata isbi syaya. Nak kita apa-apa pun ada mukadimah ni dalam apa hubungan ni pun ada mukadimah juga. Jadi terkejut lagi, tak biasa lagi tiba-tiba. Pam terekam itu kan. Habis. Kejut perempuan tu. Tentu kalau dalam apa ngurut pun orang akan urut pelan-pelan tu. Kalau orang ajak urut nak diajak, maknanya kita apa ni sentuh dulu badan dia sebab dia tengah tak biasa tiba-tiba ada tangan orang lain sentuh dia punya badan. Ataupun jadi dia macam dia tak biasa. Jadi kena bagi biasa lu, pelan lu. Kalau kalau tengok dia macam lawan. Kalau perut lah nampak taraf dia jadi kerah. Dia lawan pada tengah tak biasa lagi dengan sentuhan. Tapi tak apa ni bukan cerita dia kat sini. kita lain. Walau bihail, walaupun dengan ada kain ke apa ke. Wa illam yunzil, walaupun tak keluar mani. Anzala yunzilu tu keluar mani. Walau baina at-tahallul awal wa sani, walaupun antara tahallul yang pertama dan kedua tak leh gak mukadimah. Nak mukadimah tunggu Ustaz. Tahallul sani. Tapi dikata lakin la baca. Walakin la dama fi hal intifa'il mubasharah wa in anzala. Tapi dikata tidak ada damah, tak kena denda pada hal ternafi mubasyarah. Mubasyarah maknanya tak bersentuh kulit-kulit. Walaupun keluar mani. Adapun kalau ada mubasyarah, wa amma idza wujidatil mubasharatu fayajibu ad-damu wa in lam yunzil. Nampak? Beza. Tapi kalau ada mubasyarah bersentuh kulit-kulit, itu mukadimah tu benda tu haram. Yang ni wajib dam walaupun tak keluar mani. Wa yahrumu tamkinul muhrimi min muqaddimatil jima'i walau ala halalin. Haram tamkin ni maknanya memungkinkan muhrim, bagi dia dapat. Contohnya seorang pasangan ni, seorang muhrim, seorang tak muhrim.
Jadi haram yang tak muhrim tu dalam keadaan ihram tu buat apa tu bagi orang tu dapat bagi watik dia ataupun tolong menjurus ke arah tu haram. Sebab apa? Sebab itu ada i'anah alal ma'asi. Dia bertolong atas melakukan maksiat. Boleh mukadimah taklim, mukadimah jima'. Dia kena jaga lah. Ada isteri contohnya tak ni, suaminya yang buat apa semua. Walau ala halal wa yahrumu aidan al-istimna'u binahwi al-yadi wa la tajibu al-fidyatu illa idza anzala. Haram juga istimna' dengan umpama tangan, tapi tak wajib fidyah kecuali apabila keluar mani. Haram tu haram lah sebab qasad dia nak buat dan dia dah syara'a, dia mula buat, itu haram walaupun tak keluar lagi mani. Kita dah sebut dah itu. Macam soal? Wa itlaqu kulli hayawanin barriyyin wahshiyyin ma'kulin. Al-ma'na annahu yahrumu 'ala al-muhrimi istiyadu as-saydi liqawlihi ta'ala la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Okey. Yang ni yang terakhir merosakkan ataupun merosakkan masuk merosaknya membunuh. Kat sini wala maknanya membunuh ataupun berburu. Tiap-tiap hayawan barri, hayawan darat yang wahsi liar, yang liar, makul yang dimakan. Dia ada 3 syarat ni. Kalau dalam kitab lain sebut apa ni haram as-sayd, maknanya haram memburu. Memburu binatang, dan binatang tu ada syarat lah, dia ada 3 syarat ni. Ni dia sebut ni. Satu, binatang perburuan tu binatang darat. Yang kedua, binatang perburuan tu binatang liar. Dan yang kedua, binatang yang perburuan tu binatang yang dimakan. Ada 3 syarat ni baru kena dam. Tengok al-makna annahu yahrumu 'alal muhrim istiyadus saydi. As-sayd dengan makna maksud. Haram atas orang muhrim tu memburu binatang perburuan. Kerana firman Allah Ta'ala la taqtulus sayda wa antum hurum. Dan janganlah kamu bunuh binatang perburuan. As-sayd dengan makna maksud. Jangan kamu bunuh binatang perburuan sedangkan kamu dalam keadaan hurum, dalam berihram. Wala yahrumu saydu 'alal muhrim illa bi salasati quyud. Tak haram sayd berburu atas orang muhrim kecuali dengan 3 kaid ni. Yang pertama qaudul saydi barriyan, yang ni qaudul masid, sebab sayd tu diri memburu tu. Sayd memburu. Ni kita cakap nak sebut binatang yang diburu tu. Binatang perburuan. Qaunus sayd barriyan, keadaan binatang yang diburu binatang perburuan tu adalah binatang darat, wa huwa kullu ma ya'ishu fil bar, iaitu setiap-tiap binatang yang hidup di darat dan jika dia hidup juga di laut. Dari kes sebagai binatang darat. Wala yahrumul bahri, tidak haram binatang laut. Tak haram berburu binatang laut. Wa huwa ma la ya'ishu illa fil bahr, iaitu binatang yang tidak hidup kecuali di laut. Qala ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah. Hurrima 'alaikumus saydul bahri ma dumtum huruma. Dihalalkan bagi kamu binatang perburuan laut dan makanan-makanan dia. Yang mana ikan-ikan yang dah mati apa semua kan, bangkai ikan semua halal, mau boleh makan. Mata'an lakum wa lis-sayyarah, dan juga orang-orang yang dalam perjalanan sayyarah, banyak berjalan, yang bermusafir. Dan diharamkan bagi kamu saydul barri madum tum huruma, dan diharamkan ke atas kamu binatang perburuan darat selama mana kamu tu dalam ihram. Yang kedua, kaunuhu wahsyiyan, keadaan sayd tu wahsyiyan, yakni keadaan binatang yang diburu tu binatang liar. Kharaja bil insi, maka keluarlah dengan kaunuhu wahsyiyan ni al-insi, iaitu binatang yang jinak, yang bukan binatang liar. Kana ami, seperti binatang ternakan, lembu, kambing, unta, wadajaji dan ayam. Fala yahrumu sayduhu, maka tak haram burunya. Wal muradu bil wahshi ma yakunu jinsu mutawahhishan wa in ta'ahhala.
Yang dimaksudkan dengan wahsy di sini iaitu jenis binatang tu, dia jenis binatang yang liar. Walaupun kita kata binatang tu dia jadi jinak, tak kira yang tu. Binatang tu dia jadi jinak dah. Lepas tu dia buru. Dia bukan tengok yang jinak tu, tengok jenis dia. Asal dia liar kan? Masuk sekali. Dikira sebagai liar juga. Kadajajil Habsyah ke Habasyah. Ni nak tak tahu. Ni burung apa? Ayam apa ni? Wa in alifal buyut, walaupun dia dah biasa dah duduk di rumah-rumah. Dia kira jins dia wahsy, dia kira wahsy. Ni tengok lain lah, cari lain apa dia Dajjal ni. Dajjal Habasyah ni. Wal insi, dan yang apa ni jinak ni, huwa ma yakunu jinsu musta'nisan wa in tawahhasha. Iaitu binatang yang jenis dia tu memang jenis yang jinak, walaupun dia jadi liar. Kadang-kadang ada lembu tiba-tiba jadi marah, jadi tak betul dah. Kambing tiba jadi liar, ada unta. Tak dikira yang tu. Lepas tu yang ketiga, syarat yang ketiga, kaunuhu ma'kulan kharaja bi sayru ghairil ma'kul kadhibi. Maka keadaan yang diburu tu binatang yang dimakan, maka terkeluarlah dengan kata ni binatang yang tidak dimakan seperti serigala. Dia pergi buru serigala, tak ada kena apa-apalah. Wa yahrumu 'alal muhrim at-ta'arudu lis-saydil madhkur bi ayyi wajhin min wujuhil ilza hatta bi tanfirihi an mawdihi. Haram ke atas muhrim dia ta'arud. Nak sebut apa ta'arud ni? Ta'arud ni macam kita kata ta'arud mendedahkan, dia terdedah kepada apa ni, sebagai mukadimah lah, permulaan yang nak bawa kepada situ. Walaupun tak bawa kepada bunah, tapi kata mukadimah kadang-kadang nak bawa kepada bunah ataupun izab. Jadi haram ta'arud bagi binatang-binatang yang tersebut tu, perburuan-perburuan yang disebut tu, dengan apa-apa jalan sekalipun, daripada jalan-jalan yang menyakiti binatang-binatang tersebut. Walaupun hatta bitanfir, sehingga kan bitanfirihi an mawdihi. Kita tanfir, larikan dia, bagi dia lari. Dia duduk sana, kita pergi duduk kacau dia sampai dia lari daripada tempat dia. Tu pun tak boleh juga. Macam contohnya ta'arud ni, kita apa ada muzaharat, kita pergi keluar. Maknanya kita tu ta'arud lil khatar, kita dedahkan diri kita kepada bahaya. Lepas tu dia kata wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan perempuan itu seperti lelaki pada perkara-perkara yang diharamkan. Al makna anna al mar'ah karrajuli fi jami'il muharramat al ihram as-sabiqah ma adal awwala minha, kecuali yang pertama tadilah yang disebut tu, iaitu satru ra'si. Wa yahrumu 'alal muhrimi satru ra'sihi wa la yahrumu dzalika 'alal muhrimah. Perempuan tak haram menutup kepala, memang dia kena wajib tutup. Wallahu a'lam. Ada soalan? Habis dah, alhamdulillah. Habis bab fiqh, habis dah bab tauhid. Nanti kita akan masuk bab tasawuf, bab tazkiyah dan juga akhlak. Ini mungkin kita akan ambil sikit-sikit lah, tengoklah. Sebab yang belakang ni yang pentingnya amal lah. Pentingnya tak beramal, termasuk isi dalam-dalam dia. Itu habis. Tengok kita lain pula, insyaAllah. Soal.